Baiklah, video kali ini kita akan ceritakan tentang pelajar senior diganggu pocong. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang seorang pelajar senior yang telah diganggu oleh pocong. Kejadian ini berlaku ketika saya tingkatan 1 di sebuah sekolah. Okey. Jadi standard lah apabila kamu baru masuk ke sebuah sekolah, tambah-tambah kamu pelajar junior. Okey, kamu akan di-ragging ataupun sentiasa didenda lah. Kata orang itu adalah orientasi. Saya tidak tahulah sejauh mana kaedah ragging ini menjadikan seorang itu pelajar yang berdisiplin dan menghormati senior. Tapi pada zaman saya, ragging itu perkara biasa. Pelajar senior akan sentiasa ragging kau, terutama sekiranya kau pelajar baru. Dan semasa itu saya baru tingkatan 1. Jadi saya pun di antara juga pelajar yang selalu kena ragging oleh senior. Disuruh cuci baju, disuruh cuci tandas. Namun begitu, ada satu kisah di mana akibat perbuatan senior tersebut, mereka telah diganggu oleh satu makhluk yang bernama pocong. Macam mana dorang boleh diganggu? Jom kita dengar cerita ini. Masa tu baru lebih kurang 2 minggu. Pelajar tingkatan 1 dan pelajar tingkatan 4 baru masuk ke asrama. Seperti biasa, orientasi dijalankan di setiap sekolah. Dan orientasi itu tidak terbatas pada waktu persekolahan saja. Pada lepas sekolah pun orientasi pun tetap dijalankan. Kadang-kadang mereka minta dihormati dengan minta tanda tangan, minta diberi salam. Assalamualaikum bang, bang minta tanda tangan bang. Itu biasalah ragging begitu. Namun ada satu ragging yang kata orang ragging yang melampau lah. Masa tu pelajar senior merancang untuk menakutkan pelajar junior. Masa tu kami pun tidak tahu yang kami akan di-ragging sebegitu teruk lah. Jadi diceritakan pelajar senior ni mereka merancang untuk menakutkan pelajar junior. Dengan menyamar menjadi pocong. Jadi dulu cadar asrama dia berwarna putih. Semua pelajar putih. Cadar putih, bantal putih, sarung bantal putih. Jadi kadang mereka gunakan cadar tersebut untuk dorang bungkus untuk menjadi pocong. Jadi kami junior mana lah tahu apa-apa kan, kami masih baru di sebuah sekolah. Jadi pelajar senior ni mereka merancang, merancang untuk menjadi pocong pada malam tersebut. Jadi mereka pun bungkuslah dengan kain untuk jadi pocong. Di asrama dia ada beranda di belakang. Beranda belakang memang agak bahayalah. Sebab beranda tersebut dia hanya semen dan kosong. Jadi pelajar senior menggunakan koridor belakang tersebut untuk mereka lalulah ke bilik-bilik. Jadi mereka bercadang untuk menakutkan pelajar-pelajar junior ni melalui tingkap lah, melalui beranda belakang tingkap. Mereka sudah rancanglah dari bilik hujung. Mereka pun memakai pakaian seperti pocong, 2 orang. 2 orang senior. Jadi mereka bercadang, mereka cakap, kita akan berpecah. Berpecah, yang pocong satu ni dia dari ujung, dan satu pocong lagi ni di hujung. Jadi mereka akan keluar dari tingkap, dan konon-kononnya mereka akan satu tingkat tu memang junior lah tingkatannya. Jadi konon dong akan melompat sampai bertemu di tengah-tengah bangunan, kemudian mereka kembalilah. Itu konon lah, konon itu yang mereka rancangkan. Mereka pun bersetuju untuk buat sedemikian. Jadi mereka pun berpecah. Pelajar senior satu ni yang akan jadi pocong, dia sudah bergerak ke bilik ujung. Dan pelajar senior yang satu ni bilik yang pertama. Jadi dia pun keluar dari tingkap lah. Keluar dari tingkap. Dia sudah bungkus dirinya macam pocong. Kemudian dia pun melompatlah dari beranda tu. Lompat. Jadi pelajar junior ni takutlah bila nampak kan kain putih dari tingkap. Pocong, dia berteriak. Ada yang tidak tahu, ada yang tutup mata, ada yang berteriak, ada yang menangis.
dia gelak lah, yang senior tu dia gelak. Dia gelak, orang takut. Jadi dia pun teruskan lompatan dia. Lompatan. Lepas tu dia nampak di ujung, dia nampak kawan dia. Okey, kawan dia juga tengah melompat. Jadi orang cakap, ngam ni, dia cakap. Ngam, okey. Jadi dia pun teruskan lompatan lah. Lompat dari bilik ke bilik di belakang koridor tu. Bahaya agak sebenarnya. Kalau sekiranya warden tahu apa yang senior buat, memang kena lah. Memang mengena lah. Walaupun dibenarkan untuk ragging, tapi kalau ragging di belakang koridor yang tidak ada pagar dan berbahaya, kalau jatuh memang kau cari maut lah, ya. Tapi entahlah kenapa ragging sedemikian dibenarkan pada zaman dulu. Okey, jadi kami junior-junior ni takut lah. Saya pun nampak jugalah, nampak yang senior ni melompat lah. Nasib baik tilam saya tidak di hujung lah. Tilam saya masa tu di tengah. Walaupun agak takut juga. Tapi sabar Syah ya, sabar Syah. Saya nampak lah pelajar senior tu lompat dari tingkap seperti pocong. Kawan-kawan saya yang dari katil yang atas lari semua ke bawah. Dan mereka sebenarnya tahu, junior ni tahu yang itu kerja senior. Cuma beberapa pelajar junior yang lurus bendul, mungkin mereka takut lah. Kita pun layan je lah. Nanti kita kutuk, Kang kena denda lah pula. Kita pura-pura lah takut. Hantu. Sebenarnya saya itu tidak takut lah masa tu, tapi buat takut, takut kena ragging. Konon-konon orang punya prank tu berjaya lah. Sebenarnya tidak pun berjaya. Jadi senior ni yang pertama ni, dia nampak sudah kawan dia, tapi kawan dia yang pertama tu yang hujung tiba-tiba duduk, dia tidak lompat. Jadi dia pun pelik lah, kenapa kawan yang seorang ni duduk? Adakah dia penat ataupun mau buat apa, serga lah, dia serga junior, tapi dia tidak duduk saja. Jadi pelik lah pelajar senior seorang ni. Jadi dia pun lompat sampai ke tempat kawan dia tu. Dia ingin tanya kenapa dia tidak lompat, penatkah, sakitkah, apakah kan. Ini dia cakap lah, ya, kenapa kau tidak lompat? Dia cakap, ke depan sikit kau, dia cakap. Tapi yang peliknya, pocong yang satu tu, kawannya tu tidak bergerak. Dia cakap, geraklah, dia cakap, tapi dia tidak bergerak. Tiba-tiba ada yang menyentuh bahunya. Pelajar sini yang pertama tu, dia pelik, siapa sentuh bahunya. Okey, bila dia toleh, dia pun terkejut. Kenapa ada pocong lagi satu di belakangnya? Terus dia istighfar banyak-banyak. Allahu Akbar, astagfirullah. Rupa-rupanya yang menegur belakang tu adalah kawannya. Dia cakap, boy, ini akulah boy. Dia cakap, astagfirullahaladzim. Kau, dia cakap, kenapa kau dari belakangku? Bukankah kita sudah janji untuk prank dari depan? Kau dari depan, aku dari sini. Susah, ada warden, dia cakap. Kalau begitu, siapa yang duduk di depan? Terus yang kawan dia cakap, duduk di depan, siapa? Bila dia cakap, siapa? Dia tengok balik, siapa yang duduk di depan. Yang dia tegur tu, yang duduk tu, pocong duduk tu. Bila dorang tengok, rupa-rupanya itulah pocong yang sebenar. Nah, dua-dua senior ni kelang kabut berlarian. Jadi di situ kami nampak lah yang rupa-rupanya itu adalah lakonan. Dua-dua lari di beranda tu, lari dengan kain pocong yang dorang dah tak bungkus dah. Dia bawa cadar tu lari. Yang terkejut lah, kenapa orang lari? Kami rasa mungkin ada warden lah yang nampak. Kemudian mereka kecoh lah bilik, kecoh. Saya cakap, kenapa kecoh ni? Rupanya cek, rupa-rupanya mereka sudah ketakutan. Okey. Tapi kami tidak keluar lah masa itu. Kami hanya dengar cerita daripada sini-sini yang lain lah. Dan mereka kata kedua-dua senior berkenaan yang menyamar jadi pocong telah bertembung dengan pocong yang sebenar. Nah, jadi akibatnya kedua-dua pelajar ini demam. Okay. Demam. Kami masa tu junior, apalagi membaharu, kau tahu, sedap. Akibat ingin menakutkan pelajar junior,
akhirnya pelajar senior yang kena. Akibat mau menakutkan ingin jadi pocong, akhirnya pelajar senior yang kena. Selepas kami tahulah kisah tersebut, mereka telah keteguran, demam, kami sebenarnya awaklah gelak. Kami cakap sebenarnya kami agak marah jugalah, kami ditakutkan sedemikian. Dan bila kami dengar berita berkenaan mereka sampai demam, kami gembira tapi dalam hatilah. Sebenarnya kami sukalah kena sedemikian. Selepas kejadian berkenaan, pelajar senior sudah tidak melakukan prank sedemikian. Mereka tahu kami gelak dengan apa yang telah terjadi. Dan kadang-kadang mereka denda kami lah sebab kami gelak. Pelajar-pelajar senior itu demam akibat kejadian berkenaan. Jadi prank seperti itu tidak mereka buat lagi. Mereka sudah tidak berani untuk menjadi prank, menjadi pocong kah, menjadi hantu kah, mereka tidak berani. Sebab akhirnya mereka yang kena juga. Sebagai pelajar senior, anda sepatutnya tidak patutlah berbuat sedemikian. Kadang-kadang anda ingin memberi pengajaran, namun begitu bukan itu caranya. Bukan caranya buat prank, bukan caranya buat denda. Sepatutnya sebagai pelajar senior anda berikan contoh yang terbaik kepada pelajar junior.